Saudara yang dirahmati Allah, waktu sekarang sudah pun 12.15 tengah malam. Sebagaimana yang telah saya war-warkan di awal siaran tadi, kita akan bersama-sama dengan penggerak OKU Bangkit, Tuan Muhammad Faizal Cik Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Tuan Muhammad Faizal kerana sudi bersama-sama dengan pendengar Radio Malaysia Jakim Salam FM, khususnya golongan OKU dalam segmen Salam Insani. Dah 2 minggu ya menunggu Faizal. Itulah, minta maaf banyak-banyak pada sosok pendengar kita. Nah, apa pun kita faham Faizal terlalu sibuk orangnya, maklumlah ya, pemimpin OKU Bangkit ni. Jadi Faizal, kita nak tahu perkembangan tentang OKU Bangkit khususnya, dan sebelum tu nak tahu juga tentang pelantikan OKU sebagai senator baru-baru ini. Silakan Faizal. Ya, terima kasih pada Kak Lin dan Radio Salam FM dan juga pada seluruh sahabat-sahabat pendengar kita yang juga melalui yang follow ikut internet radio online. Sama sekali Alhamdulillah, dalam 18 hari bulan November itu. 18 November baru-baru ni ya? Ya, apa tu Senator Fatmawati telah mengangkat sumpah. Beliau memang dilantik sebagai mewakili OKU. Dan kebetulan hari itu memang pada hari itu saya dapat bersua dengan menteri yang bertanggungjawab, bersama juga dengan menteri di JPM. Secara ringkasnya kita mengalu-alukan memang dan berterima kasih kepada pihak kementerian KPWKM yang telah mempercepatkan perlantikan Fatmawati sebagai senator OKU. Dan paling kurang pelantikan beliau menjadikan OKU ada suara secara lebih khusus, lebih fokus di parlimen, meskipun di peringkat Dewan Negara. Sebab kalau kita ikut pendapat ramai pihak, di Dewan Rakyat itu adalah yang terbaik. Kita memahami situasi semasa masyarakat, suatu cabaran perlu didepani di dalam pelantikan di Dewan Rakyat. Sebagaimana bila saya dapat berbincang ringkas dengan menteri yang bertanggungjawab, antara kekangan kita di Malaysia bila kita menyebut perihal pembangunan OKU, ia adalah berkaitan persepsi ataupun paradigma bukan sahaja KPWKM tetapi bahkan seluruh masyarakat masih meletakkan OKU itu dalam persepsi kebajikan. Sedangkan seawal tahun 2000 memang kita telah, masyarakat antarabangsa umumnya dan Malaysia secara khususnya telah bergerak ke arah pembangunan OKU yang berasaskan hak. Mana hak OKU sebagai warga negara Malaysia dan sebagai kemanusiaan itu sendiri. Itu sendiri sepatutnya. Jadi itu cabaran yang masih kita depani. Dan bagi saya pelantikan Fatmawati sebagai senator bukan suatu akhiran, tapi dia merupakan suatu kelangsungan yang bersifat mata rantai. Mata rantai ini dia sejak dulu sampai terus dia takkan berakhir. Dan pelantikan tersebut perlu didukung oleh semua OKU dan tindakan yang seterusnya kita tak boleh berdiam diri. Maknanya kita tak boleh menyerahkan segalanya kepada beliau. Bahkan memberi kesedaran kepada masyarakat. Bila kita sebut masyarakat, dia termasuk sekali pimpinan-pimpinan masyarakat dan masyarakat yang pelbagai lapisan. Tentang potensi dan keperluan OKU itu sendiri. Maknanya itu janji Allah SWT, OKU dijadikan dengan potensi, ada kelebihan dia di sebalik kejahatan yang ada. Hanya untuk mengisi potensi tersebut perlu difahami apakah keperluan OKU yang pelbagai kategori itu. Yang kita di Malaysia kita mengiktiraf 7 kategori utama. Dan di bawah 7 kategori utama itu dia ada sub-sub kategori lagi.
Dan di situlah cabaran yang perlu didepani oleh penggerak OKU terutamanya. Maknanya di samping kita telah ada wakil di Dewan Negara, di mana-mana lapangan, di mana-mana ruang, kita perlu terus memberi kesedaran kepada masyarakat tentang apa yang saya sebut tadi itu, potensi dan keperluan OKU. Sebab Senator Batma dia akan berfungsi sebagai suara kepada OKU di peringkat parlimen. Kita masih ada lagi ruang-ruang lain. Macam saya pernah sebut dulu, di majlis-majlis tempatan, pihak berkuasa tempatan, di dalam sektor-sektor awam, jabatan-jabatan kerajaan, dan bahkan di sektor-sektor swasta, agensi-agensi swasta, kita masih banyak ruang yang perlu penggerak OKU terlibat secara langsung bagi membuka ruang untuk pembabitan OKU. Sebab barunya pun semalam pun 3 bulan Disember kita menyambut Hari OKU Antarabangsa. Hari yang mana antara tema adanya ke arah pembentukan masyarakat yang inklusif. Masyarakat inklusif ni maknanya masyarakat yang terbuka. Termasuk kepada OKU. Maknanya OKU ada peluang di dalam menyertai masyarakat di situ. Dan di situlah orang kata cabaran yang kita sebut tadi tu. Jadi itulah dalam hal pelantikan Batmawati, Senator Batmawati, dia merupakan suatu kelangsungan kepada pengupayaan OKU di Malaysia, dan ia bukan merupakan suatu langkah akhir, melainkan ia hanya titik permulaan, titik permulaan yang perlu didukung secara bersama. Dan Alhamdulillah Batmawati memang sejak dulu dia committed di dalam memberi kesedaran kepada masyarakat. Bahkan saya banyak peluang bersama dalam berbagai program dengan dia. Dan kita patut ambil manfaat yang secukup-cukupnya lah dengan perlantikan, dengan adanya beliau di peringkat Dewan Negara.